mampu untuk menafsir Al-Quran. Tidak. Untuk menafsir Al-Quran ada sekurang-kurangnya 15 ilmu yang seseorang kena menguasainya sebelum dia layak menjadi seorang pentafsir Al-Quran. Jadi orang biasa-biasa macam kita ni, walaupun pandai bahasa Arab sikit-sikit, boleh berbahasa Arab sikit-sikit, walaupun kita pernah belajar tentang tafsir Al-Quran sikit-sikit, pernah belajar tentang usul al-fiqh dan sebagainya sikit-sikit, itu tak memadai, tak cukup. Tak cukup untuk mengangkat darjat kita sebagai pentafsir Al-Quran. Jadi kita ini, kalau kita nak belajar Al-Quran, nak belajar tafsir Al-Quran, apa kita tafsiran-tafsiran Al-Quran yang dijual sebenarnya bukanlah dikarang oleh pentafsir-pentafsir Al-Quran. Kita kena tahu nama Islam tetapi menyembunyikan agenda-agenda politik ataupun peribadi di sebalik apa yang ditulis. Jadi bukan semua yang mengeluarkan tafsir Al-Quran kita panggil dia ahli tafsir. Ada juga beberapa yang dinamakan benar-benarnya ahli tafsir, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga golongan-golongan ahli politik, ahli jurnalis, yang mereka ingat mereka dah sampai level untuk mentafsir Al-Quran. Lalu mereka tulis kitab. Bila kita tengok, orang biasa sekalipun, tengok di dalamnya akan melihat banyak kesalahan yang bermacam-macam bagai. Pada masalahnya, sebagai misalnya, ada satu tafsir, Masya Allah ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, dikarang oleh seorang. Dia kata apa? Dia kata apa? Na'udzubillah. Allah itu ini adalah satu Allah Ta'ala bukanlah sifat. Allah Ta'ala adalah zat yang adalah kekuasaan. Kita tak kata Allah itu adalah penglihatan. Tak. Jadi apabila pentafsiran-pentafsiran yang dilakukan oleh orang juga benda-benda yang lain. Jadi kita apabila kita mempelajari tafsir Al-Quran, hendaklah kita mengambil daripada sumber yang muktabar, yang para ulama melihatnya sebagai bagus. Muktabar di sini bukan maksudnya kita lihat dia, orang ni kita pernah dengar dia pada kali, maka orang ini kita boleh ambil ilmu dia ni. Bukan macam tu. Muktabar ini melihat kepada para ulama, bukan kepada macam kita orang biasa. Contohnya, kalau kita sebut nama Al-Bulqini, siapa kenal siapa Al-Bulqini? Jarang orang kenal Al-Bulqini siapa. Al-Bulqini Abu Siraj Al-Bulqini. Selalunya orang tak kenal. Tapi dia ni alim yang sangat tinggi. Darjatnya dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dia 2 darjat lagi tinggi daripada Imam Nawawi. Tapi kita kenal Imam Nawawi betul? Pernah dengar banyak kali betul? Tapi Al-Bulqini pernah dengar? Jarang. Tapi darjat dia betul-betul di bawah Imam Syafi'i je. Kalau di kalangan ahli fiqh yang mempelajari fiqh Al-Syafi'i, dia tidak mungkin tak pernah dengar.
Tak mungkin tak pernah dengar nama Bulqini. Tak pernah. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab Al-Bulqini ini level dia sangat tinggi sampai satu tahap dia boleh mengeluarkan pendapat berdasarkan mazhab. Level yang sangat-sangat tinggi. Betul-betul di bawah Imam Syafi'i sahaja. Dia dikira sebagai alim yang mukhtabar. Sangat-sangat tinggi darjahnya. Tapi kita tak kenal. Kita ni orang awam, kita tak kenal. Orang-orang macam ni tak kenal. Jadi mukhtabar di sini bukan sekadar orang ini saya pernah tengok banyak kali nama dia di YouTube. Orang ni saya pernah tengok banyak kali diulang-ulang di media sosial, di dalam buku pernah tulis. Bukan. Dia melihat kepada para ulama. Sebab para ulama mereka yang tahu darjat guru masing-masing. Guru ini darjatnya mana? Guru ini darjatnya mana? Macam Al-Imam Nawawi, darjatnya kalau dikirakan dia adalah An-Naqalah. An-Naqalah ini adalah darjat keempat dalam mazhab. Kerja An-Naqalah ini dia tak boleh memberi pendapat. Dia tak boleh melakukan tarjih. Dia tak boleh kata pendapat ini lagi kuat ke, pendapat ini lagi lemah ke, tak boleh. Langsung tak boleh. Kerja dia apa? Naqalah. Naqalah maksudnya apa? Yang memindahkan. Kerja dia adalah pindah perkataan sahaja. Maksudnya kerja dia, alim ini kata macam ini. Dia menulis. Alim ini dalam mazhab ini, pendapat dia gini. Alim ini dalam mazhab ini, pendapat dia ni gini. Itu saja. Perikot. Orang yang buat rekod sahaja. Kenapa ramai orang rujuk An-Nawawi? Kerana dia adalah naqalah, ahli buat rekod. Jadi para ulama punya rekod-rekod berkenaan dengan fiqh, dia menyenaraikan alim ini, Al-Bulqini kata apa, As-Sabuni kata apa, ini kata apa, itu kata apa, Al-Imam Nawawi di sini kata apa, Al-Imam Syafi'i di sini kata apa, di situ kata apa. Dia pernah pindah dekat pendapat dia. Kat mana dia pindah? Macam itu. Perikot. Sebab itu Nawawi terkenal. Sebab apa? Dia mudahkan kerja ahli fiqh. Sebab dia pencatat perikot. Tapi kerja dia itu sahaja sebenarnya. Dia tak boleh melangkau. Tak boleh kata, aku rasa pendapat ini lagi kuat. Aku rasa pendapat aku ini lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab darjat dia sampai naqalah saja. Allah Ta'ala berikan dia kehebatan sampai situ sahaja. Ada pun kita di bawah An-Nawawi, naqalah pun bukan. Ada pun kita di bawah An-Nawawi lagi. Jadi kita sebagai orang yang ingin mengetahui dan mengenali, memahami ayat-ayat Al-Quran, hendaklah kita mengambilnya dari sumber yang sah. Janganlah kita sekadar merujuk kepada terjemahan-terjemahan ataupun tafsiran-tafsiran orang yang kita tak kenal, yang kita tak tahu. Ada kalanya daripada perkataannya pun kita boleh dengar perkara-perkara yang meragui. Jadi kita kena berhati-hati daripada siapa kita mengambil ilmu kita. Kerana para ulama kata apa? Para ulama kata apabila kita mengambil ilmu daripada seseorang, sebenarnya kita tengah mengambil agama. Apabila kita mengambil ilmu daripada seseorang, sebenarnya kita tengah mengambil agamanya. Jadi kita kena hati-hati dengan siapa yang kita mengambil ilmu kita. Jadi insya-Allah kepada surah An-Naba, surah pertama pada juzuk ke-30, An-Naba. Jadi kalau Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Sebelum kita mula, berkenaan tentang Bismillahirrahmanirrahim, kita pernah cakap banyak kali. Yang pertama sekali,
Ada dua pendapat tentang perkataan bismillah, tentang ayat bismillahirrahmanirrahim. Dia memang ayat Quran, itu tak ada penafian, memang tak ada penafian. Dia memang ayat Quran. Tak ada sesiapa yang mengingkarinya langsung, tak ada siapa mengingkarinya. Tetapi ada pendapat yang mengatakan Al-Imam Malik mengatakan bismillahirrahmanirrahim dia bukanlah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Sebaliknya, dia adalah satu ayat yang dimulakan sebelum pembacaan mana-mana surah dalam Al-Quran, melainkan surah At-Taubah. Jadi berdasarkan pendapat ini, menurut Imam Malik, membaca bismillahirrahmanirrahim ini tak wajib di dalam solat. Tetapi hadis yang digunakan oleh Imam Nawawi ini, hadis rawahul Muslim yang meriwayatkannya, hadis ini sahih. Tetapi empat alim yang lain, tiga alim daripada mazhab yang lain, kita ada empat mazhab yang besar betul, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Maliki dia menggunakan hadis ini, hadis riwayat Muslim, dia kata dia adalah sahih dan menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Tetapi tiga imam yang lain mereka tak setuju. Tiga imam yang lain mereka mendhaifkan hadis Muslim ini dan menjadikan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama daripada Al-Fatihah. Ini tak adalah bukanlah satu maklumat yang baru, tetapi apa yang diketengahkan, ada satu benda kita kena tahu tentang hadis. Hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, walaupun diriwayatkan oleh Muslim dan dinobatkan sebagai sahih, tetapi ada kalanya para ulama, para ahli fiqh, mereka boleh mendhaifkannya. Hadis sahih tak semestinya betul-betul sahih. Sebab apa? Pada asalnya kita apabila meletakkan darjat kepada hadis, meletakkan darjat sebagai sahih ke, hasan ke, dhaif ke, itu kita kata dhanni. Hukum hadis kecuali mutawatir, dia adalah dhanni. Semua hukum hadis sahih ke, hasan ke, dhaif ke, pada asalnya dia adalah dhanni, iaitu berdasarkan sangkaan-sangkaan yang berdalil. Kita cari dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, boleh percaya ke tak, hadis ini selari dengan Al-Quran ke tak, berapa ramai orang riwayatkan hadis yang sama, semua riwayatkan dengan perkataan yang sama ke tak sama. Daripada semua banyak-banyak benda ini, kita buat satu sangkaan. Ramai orang riwayatkan benda yang sama, menggunakan lafaz yang sama, orang meriwayatkan ini dia boleh terpercayai, maka kita kata ini sahih. Tapi ini sangkaan sahaja. Orang yang boleh dipercayai sekalipun, boleh jadi dia terlupa tak? Boleh jadi. Boleh jadi dia salah dengar tak? Boleh jadi. Jadi hadis ini pada asalnya dia bukan macam Quran ya. Quran ini kita panggil, tapi hadis tak. Hadis hukum asalnya dhanni, melainkan ada satu jenis hadis panggilnya mutawatir. Yang ni kita panggil mutawatir. Contohnya kisah apa? Kisah di mana Rasulullah dalam
seperti air mata. Itu kita kata hadis ini sifatnya mutawatir. Sebab apa? Ramai sangat nampak. Beratus-ratus, beribu-ribu orang nampak. Setiap, dan bukan berlaku sekali-sekali. Banyak kali berlaku dan dilihat oleh beribu-ribu orang. Setiap kali berlaku dilihat oleh ratus-ratus ataupun ribu-ribu orang. Jadi hadis ini jadi mutawatir. Tak dapat ingkar dah. Sebab ramai sangat nampak. Tapi kalau ada hadis, kita panggil hadisul ahad. Hadis yang tak ada siapa-siapa yang pernah riwayat melainkan seorang je. Seorang je pernah riwayatkan hadis ni. Nabi tak pernah bagi tahu sesiapa melainkan seorang ni je. Contohnya hadis apa? Hadis pertama dalam hadis Arba'in, hadis 40, An-Nawawi, kullu amalu bin niyat, semua amalan berdasarkan niat. Ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang je, Umar bin Khattab. Tak ada siapa pernah dengar melainkan Umar bin Khattab. Tak ada sesiapa yang meriwayatkan hadis ini melainkan Umar bin Khattab. Tapi hadis ini sahih. Sahih walaupun seorang je riwayat. Sebab apa? Sebab kita yakin Umar bin Khattab dia dipercayai. Waktu dia meriwayatkan hadis ini, dia seorang yang sedar, seorang yang menghafal kata-kata Rasulullah, seorang yang dipercayai. Jadi walaupun diriwayatkan oleh seorang, kita kata hadis sahih. Tapi di sini kita kata dhanni, sangkaan sahaja, bukan qat'i. Jadi hadis ini janganlah kita rasa pelik kalau satu hari nanti kadang ada seorang ustaz ataupun syekh kata hadis Muslim ada yang dhaif. Memang ada di kalangan ulama-ulama hadis, mereka mendhaifkan beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Lebih kurang 5 buah hadis dalam Sahih Muslim mereka dhaifkan. Dan sebagainya. Jadi itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya amma yatasaalun. Ayat Al-Quran ini diturunkan waktu bila? Ayat Quran ini diturunkan setelah berlakunya peristiwa Isra dan juga Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang di Mekah, sama ada orang musyrik ataupun orang Muslim, tentang pengalaman dia sewaktu di Isra dengan sewaktu di Mi'raj. Jadi orang Muslim apabila mereka mendengar peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini, mereka beriman dengannya, mempercayainya. Kerana apa? Kerana perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis ini bukanlah sesuatu yang kita kata mustahil pada akal. Bukan sesuatu yang mustahil pada akal. Untuk Rasulullah, bagi Rasulullah untuk bergerak daripada Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis, kemudian balik dalam satu malam, itu bukan sesuatu yang mustahil pada akal. Ia adalah sesuatu yang ajaib, betul, tetapi bukan mustahil pada akal. Dulu kalau daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis ambil berbulan. Sekarang kalau kita naik flight berapa jam je. Betul. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil, cuma ajaib pada zaman itu. Tetapi golongan-golongan musyrikun, golongan-golongan kafir menjadikan perkara ini sebagai satu cara untuk mereka menidakkan kata-kata Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah ini sebagai penipu. Kerana mereka kata mustahil bagi Rasulullah untuk bergerak daripada Mekah kemudian pergi Baitul Maqdis
dalam masa satu malam. Sekerana itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala qal amma yatasaalun. Maksudnya tentang apakah yang mereka saling pertanyaan itu. Dia apabila Rasulullah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada diri dia, perkara ini kalau guna bahasa moden ya, dia jadi viral lah. Di Mekah time tu jadi viral lah. Semua orang, Muhammad ibn Abdullah, semua orang kata Muhammad ibn Abdullah kata dia pergi ke Baitul Maqdis semalam, gini, dia naik ke langit, gini. Semua orang berkata-kata tentang isu ni. Semua orang berkata-kata tentang isu ni. Jadi orang Muslim yang sebenar-benarnya Muslim, mereka percaya dia perkara bersalah. Tapi orang musyrikun terpecah. Orang-orang musyrik, ada yang kata tak mungkin, ada yang kata boleh jadi. Jadi mereka saling bertanya. Tetapi kalau kita tengok dari sudut ayat Al-Quran ini datang dalam bentuk pertanyaan. Amma, bukan amma tak panjang, pendek. Amma maksudnya pertanyaan. Pertanyaan kalau melibatkan dia akan menghilangkan alif. Itu memang hukum bahasa yang biasa kita tengok. Jadi pertanyaan ini saya pernah ulang banyak kali juga. Pertanyaan bukan sentiasa bermakna si petanya ini jahil tentang apa yang ditanyakan. Bukan sentiasa. Pertanyaan tidak bermakna si petanya jahil tentang apa yang ditanyakan. Pertanyaan ada banyak maksud. Ada kalanya pertanyaan bermaksud penafian. Ada kalanya pertanyaan berbentuk pengajaran. Contohnya Contohnya, kalaulah kita nampak anak kita, dia ni jenis suka panjat pokok. Kita duduk nasihat dia. Jangan panjat pokok, nanti jatuh sakit, jatuh patah tangan. Tak dengar, nak panjat juga. Satu hari tu, dia jatuh. Sakit, patah tangan. Kemudian, lepas patah tangan, dia dah sembuh. Kamu nampak, dia berjalan tepi pokok. Kamu pun tanya dia, kamu tak nak manjat ke? Tak nak manjat ke? Ini soalan. Tapi soalan ini untuk bertanya ke? Bukan. Soalan ini untuk memberi pengajaran. Untuk ingatkan dia, kamu ingat ke tak apa yang berlaku dulu? Yang kamu dah kena dulu. Sekarang ini ambil pengajaran. Jangan nak manjat lagi. Jadi, persoalan bukan sentiasa bermakna si petanya tak tahu. Sama juga di sini. Amma yatasaalun. Allah Ta'ala walaupun ini dalam bentuk pertanyaan. Kalam Allah ini walaupun dalam bentuk pertanyaan, bukan maksudnya Allah Ta'ala tak tahu. Tetapi ini sebenarnya satu teguran. Teguran kepada para musyrikun. Teguran kepada mereka kerana apa? Kerana perkara ini dari sudut akal bukannya mustahil. Sebaliknya benda ini sepatutnya menguatkan lagi mereka punya kefahaman dan keyakinan kepada Rasulullah. Bahawasanya dia benar-benar adalah pesuruh daripada Allah. Jadi persoalan ini dia bersifat apa? Bersifat taubih ataupun bersifat pengajaran. Bukanlah kerana Allah Ta'ala tak tahu. Lepas itu Allah Ta'ala menjawab kepada soalannya sendiri. Qala Allah Ta'ala anin naba'il azim. Iaitu tentang an-nabil azim. Itu pengkhabaran yang besar.
An-Naba'il Azim maksudnya khabar yang besar, iaitu peristiwa yang berlaku di Isra dan juga Mi'raj dan juga pensyariatan tentang solat. Jadi inilah perkara yang dibincang-bincangkan pada orang musyrikun pada zaman dulu. Qala Allah Ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka padanya mukhtalifun, maksudnya bercanggah-canggahan. Orang musyrikun pada perkara ini, pada kebenaran Rasulullah, pada peristiwa Mi'raj dan juga Isra dan juga Mi'raj, mereka bercanggah-canggahan. Ada yang kata boleh jadi betul ni, ada yang kata confirm Nabi Muhammad tipu. Jadi mereka bercanggah-canggahan. Kemudian Allah Ta'ala qal kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun maksudnya sesungguhnya mereka pasti akan tahu lepas ni. Mereka akan bercanggah-canggah. Jadi Allah Ta'ala kata mereka pasti akan tahu dengan yakin lepas ini di mana Rasulullah sebenar-benarnya tidak menipu, sebenar-benarnya berkata dengan kata-kata yang benar. Apabila seorang itu mati, sedihnya bila seseorang itu mati, orang kafir apabila mula-mula mati sampai ke barzakh, dia pada waktu itu masih belum yakinnya Islam itu betul. Betul. Walaupun didatangi oleh malaikat, orang kafir pada waktu itu sebenarnya belum yakin lagi Islam itu benar. Belum. Bila dia akan yakin dengan Islam itu benar? Setelah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan. Mula-mula masuk kubur ni, dia belum lagi yakin Islam itu adalah benar. Belum. Bila dah dibangkitkan hati, baru dia yakin. Orang kafir macam tu. Jadi, mereka akan nampak dan tahu Nabi Muhammad SAW adalah sebenar-benarnya Rasul. Setelah itu, mereka pasti akan tahu. Allah Ta'ala pada ayat ini, Allah Ta'ala ulang dua kali. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dua ayat ini ayat yang sama. Apakah kegunaannya? Dalam bahasa Arab, apabila kita mengulangi sesuatu, sama ada mengulanginya dari sudut perkataan, menggunakan perkataan yang sama, ataupun mengulanginya dengan perkataan yang lain tetapi memberi maksud yang sama. Perkataan lain tapi maksud sama. Apabila kita mengulanginya, ia memberi maksud apa? Penegasan. Jadi kalla, kalau kita tengok, kalla ini dapat penegasan dah. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi. Jadi di sini dah berlaku 3 kali penegasan. 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan. Dalam bahasa Arab, pengulangan yang paling banyak yang boleh diterima dalam bahasa hanyalah 3 kali. Tak lebih. Jadi di sini Allah Ta'ala telah menegaskan dengan sebetul-betul tegas, sekeras-keras penegasan yang mereka ini pasti akan tahu. Dan pada masa itu mereka akan tahu dengan kesakitan azab neraka. Mereka akan tahu dengan kesakitan azab daripada Allah. Kerana mereka tak mempercayai Rasulullah, mereka akan tahu betapa benarnya Rasulullah dengan azab yang berlaku pada diri mereka. Qala Allah Ta'ala alam yaj'alil arda mihada. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang kita nampak mungkin sebagai perkara yang biasa dilalui sepanjang kehidupan kita, tetapi sebenarnya dalam perkara-perkara ini ada pedoman. Ada perkara-perkara yang menunjukkan kepada kewujudan Allah, kepada perkara yang dari sudut akal kita menerimanya, dan kita barangkali tidak perasan yang kita menerimanya. Contohnya kalau Allah Ta'ala
Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kita telah menjadikan tanah itu, bumi itu, mihada. Mihad maksud tempat tempat kembali. Tempat kembali, tempat berehat. Mihad, tempat berehat. Kita ini sewaktu kita hidup, kita tinggal di mana? Tinggal atas bumi. Satu bumi ini kita tinggal atas ni. Dan kita mencari keselesaan, kerehatan di atasnya. Dan setelah kita mati, kita akan dikebumikan. Dan kita yang dibuat daripada tanah akan dimamah oleh ulat-ulat dan kembali menjadi tanah. Padahal kalau kita tengok pengetahuan yang kita ini dibuat daripada tanah ini, macam mana kita tahu? Daripada agama lah, kan? Daripada Al-Quran dan juga hadis. Kalau kita tengok, kita dengan tanah dari sudut fizikalnya lain. Kita kata daging. Ini daging, ini bukan tanah. Kan? Ini daging. Kalau kita tengok fizikalnya lain. Daging dengan tanah lain. Kalau kita tengoklah. Daging, ini daging. Tapi macam mana daging dengan tulang apabila dikebumikan dia menjadi tanah? Ia adalah satu proses yang sebenarnya kita mungkin tak berfikir tentang dia, tapi dia sebenarnya sesuatu yang ajaib juga. Walaupun logik pada akal. Walaupun akal kita menerima ni, dia logik pada akal. Akal boleh terima, tetapi ia juga sesuatu yang ajaib. Walaupun macam itu, orang musyrikun terima tak? Mereka terima. Habis tu, kenapa apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawasanya dia pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kenapa perkara ajaib ini mereka tak terima? Sedangkan bila ada seorang di antara orang musyrik mati, mereka kebumikan, lepas 2-3 bulan, lepas sebulan dia buka, apa benda pun tak tinggal dah. Semua jadi tanah dah. Yang itu dia percaya pula. Yang itu dia percaya pula, mayat itu dah kembali jadi tanah. Padahal dua-dua perkara yang ajaib. Kalau kita tengok dari sudut fizikal, kita ini daging dengan tulang. Kenapa boleh jadi tanah? Jadi, ini sebenarnya adalah satu perkara yang menjadikan kita dan juga orang musyrikun untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah. Untuk memikirkan tentang perkara-perkara yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah, yang menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah ta'ala hari ini sampai sini sahaja, insya-Allah ta'ala. Dan kita akan sambung pembacaannya pada bulan depan insya-Allah ta'ala tentang perkara-perkara yang menakjubkan juga insya-Allah ta'ala. Berkenaan tentang perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh untuk kita memikirkan tentang kehidupan. Ada sebarang soalan ke berkenaan dengan apa yang baru disampaikan tadi? Tak ada? Okay, bagus. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.